Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke episod yang ke-6 untuk Jom Belajar Logat Kedah dengan Nalisa. Dah sampai episod ke-6 untuk siri ni. Maksudnya, by the end of this episode, kita dah belajar hampir 60 patah perkataan untuk logat Kedah. Kalau korang baru kat sini, selamat datang. Kalau korang dah tiap-tiap minggu duk tunggu video ni, Lisa nak ucapkan terima kasih. Dan teruskan menyokong channel Alisa. Dan kalau korang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like and share. Baiklah, jom kita teruskan untuk tengok apakah 10 perkataan yang Lisa dah pilih untuk episod 6 kali ni. Perkataan pertama yang Lisa pilih adalah beralah, tertomoh, koman, kona, berembar, luku, jet, terbe, kayau, pedayam. Korang pernah dengar ke tak semua perkataan 10 patah perkataan ni? Ada yang korang faham makna dia ke ataupun tak faham? Baiklah, untuk tanpa tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan untuk tengok untuk perkataan pertama, beralah. Apa maksud beralah ni? Beralah ni memanglah berasal daripada perkataan beralah, iaitu, tapi bukan maksudnya mengalah. Tapi sebaliknya, maksudnya adalah minta diri ataupun permission to live. Contoh ayat, katalah hampa pergi rumah kawan hampa. Lepas tu ada mak ayah dia semualah. Lepas tu sebelum balik tu, kita kena minta dirilah nak balik. Jangan main bangun lepas tu main keluar macam tu je, tak cakap kan. Jadi cara nak cakap macam ni, kami beralah dulu no, takut tak dan nak naik bye. Tu contoh ayat dia. Okey, contoh ayat dalam bahasa Melayu, kami minta diri dulu, takut tak sempat nak naik bas. BUS tu bus dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Malaysia, BAS tu salah eja, okey? Okay, and in English, you would say, we are asking permission to leave, to catch a bus. Alright, next ayat. Next perkataan adalah tertomoh. Tertomoh ni maksudnya dia jatuh. Tapi jatuh kepala dengan muka dulu ke depan. Jatuh ke depan. Ataupun dalam English, tumbling down. Contoh ayat. Kalau jatuh ke belakang dulu, kita tak sebut tertomoh. Kita panggil apa? Kita panggil jatuh lah kot. Kita tak rasa ada perkataan lain yang jatuh ke belakang. Tapi kalau tertomoh ni memang sah dah, memang jatuh ke depan. Contoh ayat. Pasal apa turun tangga sampai tertomoh tu? Kenapa awak turun tangga sampai tersungkur? Tu. Tak maaf lah tu, salah ada terlebih perkataan awak. Satu je awak. Kenapa awak turun tangga sampai tersungkur? And in English, why did you tumble down the stairs? Alright, next perkataan. Lisa ada perkataan koman. Koman ni, kalau kita cakap dalam ayatnya, yang maksud dia ni macam tak ada kualiti yang bagus lah. Contohnya barang-barang yang kita beli dekat China yang agak murah tu kan. Sebenarnya tu barang koman lah. Ataupun barang yang tak ada jenama ke, koman lah. Taraf hidup yang tak bagus ke, koman jugalah. Dia sebenarnya koman ni berasal daripada common in English ataupun low standard. Contoh, ya Allah, nampak tak? Sorry, contoh perkataan dia, nampak tak Lisa sepatutnya nak tulis, nak buat color dia, kalau dia warna kuning tu kan, tapi perkataan common tu tak dikuningkan. Nanti kuningkan common tu. Hang pakai apa lagu ni, nampak common. Tu contoh ayat. Kenapa awak berpakaian seperti ini? Macam tak ada kualiti.
tu pun patutnya kena kuningkan juga tu. Dan why are you dressing like this? It looks like a low standard. Alright, next perkataan kita ada perkataan corner. Corner ni memang asalnya perkataan bahasa Inggeris ataupun corner, ataupun maksudnya selekoh dalam bahasa Melayu biasa. Contoh ayat, ada aksiden kat corner tu. Ada kemalangan di selekoh tersebut. There was an accident at that corner. Accident ni memang orang Kedah memang disebut accident juga. Jarang lah bisa dengar dia sebut kemalangan. Macam kemalangan tu macam panjang lah. Dia sebut accident ya. Accident. Ada accident kat corner tu. Okay. Next, perkataan seterusnya kita ada perkataan berembar. Berembar maksudnya bersaing ataupun going parallel. Contohnya, buatan dia, contohnya hampa naik basikal, naik gerek. Tapi naik bergerek tu bukannya macam seorang depan, seorang belakang tak. Dia selari macam tu kan, bersaing. Tu berembar. Going parallel, orang putih kata parallel. Contoh ayat, hampa jangan duk berembar tengah jalan tu, saat ni mutu langgak. Ataupun langgak ni ada perkataan lain juga yang Lisa belum cover lagi. Beretuh. Beretuh itu pun maksudnya langgak lah. Nanti kena langgak. Beretuh. Contoh ayat dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, awak semua jangan bersaing di atas jalan, nanti kena langgar dengan motosikal. And in English, you would say, it's not safe to ride bicycle parallel on the street. You could be hit by other vehicles. Lisa guna perkataan other vehicles, tak semestinya motor. Vehicles maksudnya kenderaan. Tapi kalau nak betul-betul tu jadi motosikal. Harap korang faham lah kan? Faham lah tak faham? Jangan lupa komen kat bawah lah. Alright, next perkataan. Kita ada luku. Luku ni memang sangat spesifik lah. Sebab luku ni maksudnya kita buat menggunakan ni, knuckle, ruas jari ni, tapi kita ketuk kepala like, macam ni. Kalau kita luku kepala orang, tapi kalau kita ketuk pintu walaupun perbuatan dia sama macam ni, kita tak kata hang luku pintu tak. Luku ni hanya bila kita buat kalau kita ketuk kepala sendiri. Bukan kepala sendiri lah, kepala budak-budak biasalah. Kalau budak-budak nakal kadang-kadang tu mak ayah dia main diketuk macam tu, dia jadi luku lah. Contoh ayat ni. Okey, luku ketuk kepala dengan ruas jari ataupun in English, knock someone hard with your knuckles. Knuckles ni dalam English dia sebut knuckles. Okey, contoh ayat dia. Tak elok hang duk luku kepala anak hang tu, satgi mandom dia. Mandom ni maksud dia lembab. Biasalah kan kalau kepala ni memang kita tak boleh buat main-main sebab dalam kepala ni lah ada otak yang boleh berfungsi nak bagi kita sama ada. Otak tu penting sangat. Jadi kita kalau jatuh dan kepala kita cedera, memang akan ada concussion yang boleh menyebabkan kadang-kadang kita jadi tak sihat sebab dah ada kecederaan dekat bahagian otak. Jadi hati-hati ya, jangan nak biasa-biasakan diri duk luku kepala anak-anak ke budak-budak ke adik-adik ke, sebab benda buatan tu sebenarnya tak bagus untuk proses pembesaran anak-anak tersebut. Contoh ayat dalam bahasa Malaysia, tak baik awak selalu ketuk kepala anak awak macam tu, nanti kurang cerdas. Don't abuse your child by knocking on his head with your knuckles. Tapi korang tengok perkataan luku ni, satu je perkataan dia macam luku, tapi nak terangkan dalam bahasa Malaysia dan English tu perlukan macam panjang penerangan dia. Alright, let's move to the next one. Is jack. Jack ni daripada perkataan jack off. I think it's jack off. Puji, tapi dengan tujuan membodek lah. Puji yang ada makna. Compliment. In English is compliment. Puji. Tapi compliment with the intention of getting something back. After you make that compliment, you like hoping you would get something
after you compliment. Maksudnya puji ada makna, ada niat. Tu Jack. Contoh ayat. Hang Jack dia sikit, satgi dia bagilah pinjam motor dia tu. Ayat bahasa Malaysia. Kalau kamu puji dia lebih sikit, tentu dia bagi kamu pinjam motosikalnya. And in English, if you compliment him, it's easier to borrow his motorcycle. Alright, next ayat, next perkataan is terlebih. Terlebih ataupun lastik. In English, slingshot. Contohnya, yang hang duk pi terlebih ayam tu pasal apa? Kamu duk lastik ayam. Sebenarnya kenapa yang hang duk pi tu? Kenapa kamu lastik ayam yang tak bersalah tu? Kenapa kamu terlebih ayam tu? Kenapa kamu lastik ayam yang tak bersalah tu? Mesti cakap memang ayam tu tak bersalah kan? Macam itulah maksud dia, korang faham kan? Sorry lah tu terlebih perkataan kamu. Sepatutnya kenapa kamu lastik ayam yang tak bersalah tu. And in English, you would say, why did you hurt the chicken using the slingshot? Alright, next perkataan kita ada khayau. Khayau ni biasalah. Perkataan khayau ni maksudnya nangis ataupun cry. Contoh ayat. Tok salah duk khayau kuat-kuat sangat, malu kat orang. Janganlah kamu menangis kuat-kuat sangat, malu orang tengok. Malu dekat orang. Lebih kurang lah malu orang tengok ke, malu kat orang ke. Don't cry too loud, other people will look at you differently. Janganlah janganlah tau. Janganlah kamu menangis kuat-kuat sangat, malu orang tengok. Semalas nak betulkan dekat PowerPoint, jadi tak apalah kan, hampa faham lah Nas lagi. At least saya letakkan huruf L kat tengah tu supaya jadi janganlah kamu menangis kuat-kuat sangat. Alright, next perkataan kita ada ni perkataan yang terakhir untuk episod kali ni, iaitu pedayam. Dia macam ada kisah-kisah yang lucu. Sebab pedayam ni dia ada dua makna. Satu, pedai ayam yang memang daripada ayam yang kita guna, yang kita boleh masak jadi resepi boleh makan. Satu lagi, pedai ayam maksud dia kunci, bukan kunci, mangga, yang mangga lock tu kan, itu nama dia pedai ayam. Kunci lah, kunci dalam bahasa logat Kedah memang kunci juga. Tapi yang Lisa letak perkataan mangga, lepas tu dalam kurungan tu kunci, sebab mangga tu pun ada dua makna juga. Mangga boleh jadi untuk mangga buah. Dan kalau dalam bahasa Inggeris satu je, lock. Contoh ayat. Hang pi beli pedai ayam Sat, aku nak kunci geret. Awak tolong pergi beli mangga sekejap untuk saya gunakan mengunci basikal. Could you please buy a lock for me to lock the bicycle? Okay. Itulah dia 10 patah perkataan untuk episod kali ni, dan lepas ni kita akan tengok application. Okey, untuk aplikasi pada kali ni Lisa akan ceritakan tentang kisah Puteri Lindungan Bulan. Seperti biasalah untuk aplikasi, Lisa akan cuba bercerita dalam logat Kedah, mungkin dalam 70% penggunaan perkataan-perkataan logat Kedah. Dan kalau katakan ada perkataan-perkataan yang korang rasa tak faham ataupun perlu more explanation, korang boleh tulis komen dekat bawah ataupun cari email Lisa dekat bahagian about section tu, dan boleh email Lisa. InsyaAllah Lisa akan cuba jawab kalau Lisa tahulah jawapan dia. Kalau korang letak kat komen, mungkin akan ada orang yang lebih tahu, akan cuba jawab soalan yang korang letak. Okeylah, untuk cerita ni namanya Puteri Lindungan Bulan. Cerita ni adalah mitos ataupun legenda dari negeri Kedah. Bila kita dengar perkataan legenda, maksudnya ada yang benar, ada yang salah, ada yang ditokok tambah, bukanlah salah macam mana. Sebab cerita tu daripada mulut ke mulut kan. Bila kita bercerita daripada mulut ke mulut, bukanlah 100%
benda yang benak tu akan jadi, orang nak sedapkan cerita, dia akan tambahlah sikit situ sini sikit sana sikit. Jadi setelah 500 tahun, hampa bayangkan lepas 500 tahun mestilah akan ada fakta yang tak betul. Sebab itulah dinamakannya sebagai kisah legenda. Okeylah. Kisah ni bermula, dia berkenaan dengan Sultan Sulaiman Shah yang waktu tu sedang memerintah negeri Kedah, iaitu pada kurun ke-16. Kurun ke-16 ni kalau kalau hampa belajar sejarah, dia dah lepas Kesultanan Melaka. Sebab Kesultanan Melaka diserang Portugis tahun 1511 kan. Jadi pada kurun ke-16 ni Sultan Sulaiman Shah, kalau kat Kedah dia kata Sultan Sulaiman lah. Sultan Sulaiman Shah ni memerintah negeri Kedah waktu tu di pusat dia adalah di Kota Seputih. Lisa tak pernah sampai Kota Seputih ni, tak tahulah macam mana rupa Kota Seputih ni. Tapi Baginda Sultan Sulaiman ni dikatakan mempunyai dua orang puteri yang sangat cantik jelita. Kulit putih, halus, mulus, semualah. Kedua-dua puteri ni cantik. Yang sulung nama dia Puteri Mariam, yang nombor 2 nama dia Puteri Zaleha. Cantik daripada luar, memang nampak dua-dua sangat cantik. Tapi yang membezakan antara Puteri Zaleha dengan Puteri Mariam ni, Puteri Zaleha mempunyai darah warna putih. Puteri Mariam yang kakak yang sulung tu, darah dia macam kita, warna merah. Jadi pada masa yang sama, waktu tu disebabkan Kesultanan Melayu Melaka dah jatuh, dan waktu tu memang kerajaan Portugis naiklah. Tapi ada lagi satu kerajaan Melayu yang tengah naik waktu tu dan sedang berkuasa, iaitu kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ni dia boleh jadi berkuasa dekat situ sebab kedudukan dia tu adalah dekat dengan Sumatera, iaitu dia di sebelah utara. Dia kedudukan tu sangat strategik. Jadi dia macam boleh kawal pintu masuk ke Selat Melaka tu dengan lebih strategik. Itu yang menyebabkan kerajaan dia boleh jadi menjadi salah satu kuasa yang sangat besar dekat pada kurun ke-16 ni. Dan sultan yang memerintah kerajaan Aceh waktu ni adalah Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Sultan Iskandar, tapi bila orang Kedah dia sebut sultan, jadi Sultan Iskandar lah, dia tekankan R tu jadi Q. Dan pada satu hari Sultan Iskandar ni dia bermimpi. Dia mimpi, dalam mimpi tu dia ada dua orang gadis yang sangat cantik jelita keluar daripada sekuntum bunga melok yang besar. Jadi disebabkan dia terlampau rasa taksub dengan kecantikan kedua-dua orang puteri gadis ni, waktu ni dia tak tahulah yang gadis tu sebenarnya puteri. Dia boleh agak lah kot kan. Tapi bila dia panggil lah Tok Nujum diraja, dia suruh Tok Nujum tu tolong tengok lah Sat. Tok Nujum tu pun ambil lah ayak tengok kan. Bila tengok, Tok Nujum tu kata ni adalah puteri puteri kepada Sultan Sulaiman yang memerintah negeri Kedah, dan salah seorang daripada puteri ni berdarah putih. Bila dia dengar macam tu, waktu tu dia memang Sultan Iskandar ni memang raja yang dah, orang kata ada banyak kuasa kan. Apalagi bertambah rasa taksub dia tu nak memiliki puteri yang berdarah putih. Jadi tapi disebabkan dia tak tahu yang mana satu lah kan. Dalam mimpi pun dia nampak kedua-dua memang cantik, jadi dia tak tahu yang mana satu darah putih. Jadi dia pun cakap nak memiliki puteri itu, yang dia kena buat adalah hantar rombongan peminangan. Bila Sultan Iskandar ni hantar rombongan peminangan, sebelum dia hantar ni
Sultan Suleiman dah dengar dah ada Raja Sultan Aceh yang tengah kuat waktu tu nak hantar rombongan peminangan nak pinang puteri yang berdarah putih. Bila Sultan Suleiman dengar ni, dia rasa apa orang kata, risau sebab Sultan Iskandar ni dia jenis yang suka bertukar-tukar isteri. Dan lagi satu sebab dia sayang, Sultan Sulaiman ni dia sayang sangat dengan Puteri Zaliha, sampai dia sanggup tukarkan Puteri Zaliha tu dengan Puteri Maryam. Maksudnya dikahwinkan Puteri Maryam tu dengan Sultan Iskandar. Tapi dia tak adalah bagi tahu yang dengan rombongan tu yang aku sebenarnya dah kahwinkan Puteri Maryam. Yang kerajaan Sultan Iskandar, Sultan Aceh ni, ingatkan dia beristerikan Puteri Zaliha yang berdarah putih lah. Lepas tu bila dah kahwin, lepas dah nikah apa semua, Puteri Maryam ni pun ikutlah balik ikut Sultan Iskandar ni balik ke negeri Aceh, ke kerajaan Aceh. Jadi bila pada satu hari, orang dulu kan makan sirih, makan pinang. Pada satu hari dia kacik pinang. Bila dia kacik pinang, lepas tu jari dia, Puteri Maryam ni lah, jari dia terluka. Bila luka, keluarlah darah. Darah tu warna putih. Bila keluar darah putih pula, keluar darah tu warna merah. Bila keluar darah merah, Sultan Iskandar dia tengok, dia kata, dia rasa marah lah. Dia kata, pasal apa pula darah hang warna putih, darah hang warna merah? Bukankah hang patutnya darah warna putih? Lepas tu dia rasa tertipu lah. Dia rasa ditipu oleh Sultan. Mungkinlah waktu tu Puteri Maryam pun habaq lah cerita yang sebenar kan. Dia kata sebenarnya dia bukan Puteri Zaliha, nama dia Puteri Maryam. Bila Sultan ni rasa, Sultan Aceh ni dia rasa marah lah sebab dia rasa dia dah ditipu oleh Sultan Kedah. Bila dia marah, apa lagi dia nak buat kan? Pergi serang lah. Bila dia nak pergi serang Kedah tu, bila Kedah, Sultan Suleiman dia dengar kata dia nak pergi serang, Sultan Kedah bukanlah besar sangat waktu tu. Nak dibandingkan dengan kerajaan Aceh, memanglah macam langit dengan bumi. Sultan Kedah tahu dah kalau dia kena serang dengan bala tentera Aceh memang kalah. Jadi disebabkan dia dah tahu dia memang dah macam tak kuat, tak banyak tentera nak pahlawan nak berperang. Jadi dia arahkan dia punya pahlawan-pahlawan dia untuk bina kubu dekat bawah istana. Kat kubu tu dia sembunyikan Puteri Zaliha. Dan lepas tu dia berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, engkau sembunyikanlah walaupun bulan mengambang, sembunyikanlah supaya tentera Aceh tak dapat jumpa kubu kat mana Puteri Zaliha ni bersembunyi. Maksudnya seolah-olah kalau bulan mengambang sekalipun, bulan tu takkan tunjukkan kat mana puteri kubu kepada Puteri Zaliha ni. Jadi lepas kata kena serang tu memang kalah lah. Memang kalah. Bila kalah, Kedah kalah. Bila Kedah kalah, Sultan Suleiman ni, tentera Aceh ni tahanlah sebagai tawanan. Dan bila dah tahan sebagai tawanan, dia dibawa balik ke Aceh sebagai tawanan. Dan akhirnya Sultan Suleiman pun mangkat dalam tawanan. Dan dalam tempoh tu juga disebabkan Puteri Zaliha ni ditinggalkan dalam kubu tu dalam keadaan lama, dia juga mangkat. Dan jenazah dikatakan jenazah Puteri Zaliha dan juga Sultan Suleiman ni dimakamkan di puncak bukit Kota Seputih. Yang sampai sekarang orang kata kalau bila bulan mengambang, tempat tu tak digelap, dia dilindungkan daripada sinaran cahaya bulan.
Lisa tak tahulah, Lisa tak pernah sampai situ. Dan orang kata sampai ke hari ni. Kalau korang tahu cerita ni dan korang pernah tengok sendiri, Lisa harap korang boleh share dengan Lisa dekat komen kat bawah tu betul ke tak kan. Tapi kalau hampa nak suruh Lisa pi kat kubur tu malam-malam bulan mengambang, memang tak tak pi. Memang tak pi. Hampa pi lah sendiri-sendiri. Lisa tak mau, Lisa takut. Okay lah, Lisa harap korang semua terhibur dengan cerita kita pada sedih lah. Bukan terhibur apa, tapi ni kisah mitos kan. Sedih lah. Dan tak pengajaran dia tu tak tahulah nak kata pengajaran apa yang kita dapat kan. Tapi yang Lisa rasa sedih sebab sanggup pula Raja Sulaiman tukarkan Puteri Zaliha tu dengan Puteri Maryam. Lisa rasa kalau dia tak tukarkan Puteri Zaliha dengan Puteri Maryam, takkan berlaku peperangan kan. Sebab Sultan Iskandar tu tak ada sebab, tak ada motif kenapa dia nak serang Kedah. Tapi itulah disebabkan Sultan Sulaiman ni terlampau sayang kan sangat dengan Puteri Zaliha ni, sampai dia sanggup tukarkan. Macam dia sayang kurang sikit dekat Puteri Maryam tu, dia sanggup bagi Puteri Maryam tu dekat kerajaan Aceh, tapi dia tak sanggup nak bagi Puteri Zaliha tu dekat kerajaan Aceh. Okeylah, sampai setakat ni saja episod kita belajar lorat Kedah dengan Lisa. Lisa harap korang terhibur dan dapat belajar lagi 10 perkataan baru pada minggu ni. Dan kalau korang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga like dan share sebab dapat support channel Lisa. Okeylah, kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa, Lisa minta maaf dan semoga kita jumpa lagi di episod yang akan datang insya-Allah. Okey, assalamualaikum, jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Bye.